Testing, testing. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah kita akan mulakan siri ceramah kita pada pukul 3 nanti. So, kita masih lagi menunggu rakan-rakan yang lain masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wali, boleh ke kita nak mulakan Ustaz? Ke nak tunggu lagi ke macam mana? Boleh mula lah kot. Mulalah kan sebab sejam je Ha. kan? Betul. Cuma dari segi link training tu macam mana? Nanti Wali bagi Nanti Puan Lia akan share dekat chat box. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mulakanlah siri terapi hati dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okay, tapi sebelum tu, saya nak check. Suara saya jelas tak? Jelas Tak ada masalah dengan Jelas. suara? Okey. Jelas, Okey. jelas. Kadang-kadang mic ni kadang-kadang dia tak berapa sikit. Dan saya tahu Cik Dayak nak cakap. Tapi suara baru tak ada. Okey. So insyaAllah kita mulakan siri terapi hati. Siri terapi hati ni kita akan buat insyaAllah secara bulanan. Sebab dia adalah program bulanan untuk warga Intek dan juga warga selain daripada warga Intek lah sebenarnya. Masalah kita tidak sekadar untuk Intek sahaja, tapi juga untuk pelajar, untuk publik, masyarakat luar daripada Intek pun kita amat galakkan untuk mereka hadir, sama ada melalui platform Zoom ataupun melalui platform FB Live. Sebab saya akan live-kan
siri terapi hati ini dekat Facebook. Cuma untuk hari ini siri terapi hati ini kita livekan dekat Facebook personal sebab saya tak dapat nak cari setting, nak tukar setting tu supaya live dekat Facebook public Pusat Islam. Okay, so insyaAllah sekejap ya, saya tekan butang live sekejap. Okay. Saya tengah setting meeting for Facebook Live. Okay. Alright. Okay. So Alhamdulillah kita dah pun live dekat Facebook. Cuma kalau ada rakan-rakan yang nak tengok dekat Facebook, boleh tengok dekat Facebook saya. Mungkin nanti saya akan share lah dekat Pusat Islam punya Facebook nanti. So insyaAllah jom kita mulakanlah siri terapi hati yang pertama ini. Okay, di mana tajuk kita adalah berkenaan dengan media sosial dan juga penyakit hati. Menarik bunyinya. Sebab apa? Sebab memang zaman sekarang ni media sosial ni adalah satu medium yang sangat besar yang memang ramai orang menggunakan media sosial. Tak kisahlah WhatsApp group ke, kan, Facebook ke, IG ke, Twitter ke, okay, semua orang menggunakan media sosial. Sama ada untuk pekerjaan ataupun untuk scroll kan, berita-berita terkini. Semua ni kita tengok di media sosial. Sekejap ya, sebab ada dengar bunyi penting sikit tadi. Alright, okay. Alright, so sebelum tu kita dah pun share dekat dalam Zoom chat. Dekat Zoom chat tu ada link untuk claim training. Okay, sebagaimana yang telah pun di-emailkan, kita kena login dulu, lepas tu baru tekan link yang telah diberikan lah untuk kita claim training pada petang ini. Okay, so jom kita mulakan siri terapi hati. Nama pun terapi hati. So sebab saya adalah orang pertama yang akan bercakap berkenaan dengan hati, kan, orang kata terapi hati ni. Jadi saya akan serba sedikit lah menyentuh berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan terapi hati. Okay, dan tajuk hari ini khusus adalah berkenaan dengan media sosial. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok dekat belakang ni, tak bergerak pula slide ni. Okay, kita tengok belakang ni. Okay, dekat bahagian belakang ini, ni dia. Okay, media sosial. Okay, ni apa itu yang dikatakan sebagai media sosial? Sebab media sosial ni sebenarnya dia sangat luas, terlalu luas. Okay, sebab dia adalah rangkaian komunikasi di atas talian online, kan, yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Orang kata dunia tanpa sepadan pada masa sekarang. Walaupun dunia tanpa sempadan, sebenarnya ia menjadikan dunia kita makin sempit lah. Sebab kita dapat semua maklumat di hujung jari. Tak keluar rumah pun kita boleh tahu apa yang berlaku dekat jiran sebelah rumah, contoh. Apa yang berlaku dekat Intek, macam baru-baru ni banjir. Kita tahu melalui social media, kan. Kita juga boleh tahu apa yang berlaku dekat negara-negara lain. Macam baru-baru ni berlaku tsunami dekat kepulauan apa namanya, Tonga ke apa tak ingat, kan. Berlakunya tsunami, kan, letupan gunung berapi daripada dalam laut, kan, yang menyebabkan tsunami. So, kita tahu semua maklumat yang berkaitan dengan apa sahaja. Apa sahaja, tak kisahlah apa sahaja, semua kita tahu melalui di atas talian. Okay, dan menurut Kamus Dewan Bahasa, dia kata media ni adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. So ada dua benda dekat situ. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok maksud dia dulu, kan. Media ni dia adalah alat. Alat untuk apa? Oh, alat berkenaan dengan masyarakat, dengan cara bergaul dan sebagainya. So kalau kita tengok, masyarakat pada hari ini banyak bergaul melalui media sosial. Kalau dulu kita bergaul, kita nak sembang-sembang, kita nak borak-borak, kita berjumpa. Zaman sekarang tak berjumpa pun kita dah boleh borak. Tak nampak muka pun kita boleh borak. Sebab apa? Sebab canggihnya teknologi masa sekarang. Tapi walaupun secanggih mana pun teknologi masa sekarang,
Tapi tetap Islam itu mendahului zaman. Jadi perkara ini ada dibincangkan sebenarnya di dalam agama Islam. Macam mana kita nak buat kalau kita berkomunikasi secara altas talian. Di alam maya kan. Kita nak buat sama ke konsepnya dengan kita berkomunikasi, kita bercakap, kita berhubung bila kita berdepan, face to face, secara berdepan. Benda ni sebenarnya ada dibincangkan dan ada garis panduannya di dalam agama Islam. Sebagai seorang Islam, kita ini perlu berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Supaya apa? Supaya kita tak terpesong dan tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang mendatangkan unsur-unsur dosa dalam kehidupan kita. Kita tak nak lah kan. Nanti jadi saham kita dekat akhirat nanti untuk masuk ke dalam api neraka. Okay. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni ada satu, saya tak ingat satu hadis kalau tak salah, dia cakap ramai orang yang masuk ke dalam api neraka ni adalah disebabkan oleh kata-kata ni. Okay. Cuma di sini dalam konteks media sosial, jangan ingat kita tak boleh termasuk dalam golongan tu disebabkan kata-kata tadi ni. Sebab zaman sekarang kata-kata bukan sahaja melalui mulut, lisan, lidah, tapi juga melalui tangan. Sekarang ni dah bertukar. Dulu kita bercakap, berhubung melalui mulut, lidah. Sekarang kita berhubung melalui tangan. Tangan dah laju je menaik kan. Macam orang kata apa? Keyboard warrior kan. Dan menariknya, Malaysia ni, bila kita nak kecilkan skop kat Malaysia lah, penggunaan media sosial dekat Malaysia adalah sangat tinggi. Okay? Dan memang berlipat kali ganda lah bila berlakunya pandemik. Okay? Dan semua sektor pada hari ini telah pun orang kata dipaksa untuk menggunakan teknologi. Teknologi ni maknanya media sosial lah, apa sahaja perkara yang boleh menghubungkan kita untuk kita menyiapkan kerja ke, untuk kita berkomunikasi ke, untuk kita nak buat apa-apa lah. Semuanya melalui media sosial. Okay? Dan dekat Malaysia kalau kita tengok laporan akhbar ni tahun 2000, September 2021, tahun lepas lah. Kan, akhir tahun lepas, bulan 9, menunjukkan bahawa ada 28 juta pengguna media sosial. Ramai tak ramainya orang menggunakan media sosial. Penduduk kita dekat Malaysia ni adalah lebih kurang antara 32 ke 33 juta. Kalau kita nak calculate kan, kalau kita nak kira-kira kan, kalau penduduk Malaysia ni ada lebih kurang 33 juta. Okay, 28 juta daripada 33 juta menggunakan media sosial. Saya rasa lebih dia. Kita boleh kira lebih daripada separuh. Kan lebih daripada separuh. Menghampiri semua. Macam budak-budak kecil pun menggunakan media sosial. Bukannya orang tua je. Okay? Saya nampak tak penggunaan media sosial ni sangatlah luas, sangatlah tinggi. Sebab itu zaman sekarang ramai juga orang mengambil kesempatan menggunakan media sosial untuk berdakwah, menyebarkan perkara-perkara yang baik. Sebab kita tahu kita tak boleh menongkah arus, kita tak bolehlah step forward kan, undur ke belakang. Kita ni kena terus ke depan. So, kalau sekarang ramai orang guna media sosial, kita kena juga menggunakan platform media sosial untuk melaksanakan dakwah kita, untuk kita bercakap tentang ilmu-ilmu keagamaan. Okey, so itu kajian yang dibuat. Dan kita tengok dekat sebelah sini pula. Kajian pengaruh televisyen dan media sosial terhadap golongan belia di Malaysia. Saya yakinlah kita masih lagi kebanyakan warga Intek adalah di kalangan belia. Termasuk saya. Saya belia lagi. Belum sampai lagi usia emas. Gitu. Okey, kita tengok berapa lama diorang ni menggunakan masa dekat media sosial. Saya yakin masa work from home tu of course lah. Memang lagi lama lah daripada ni. Lebih daripada 5 jam. Kan? Mungkin menghampiri 8 ke 10 jam sehari. Punyalah lama kita menghabiskan masa dekat media sosial. Kita tengok ni. Warna merah ni internet kan. Sebab telefon pintar ni kita guna internet kan untuk kita melayari media sosial tadi tu. Tengok mula-mula tak banyak lah kan. Serta dalam sejam ni warna merah ni kan.
Tapi bila tengok dekat 5 jam ni naik terus ke atas. Okey. Jadi maknanya ramailah. Cakapnya dekat sini ramainya orang menggunakan media sosial. Dan dia memang dah jadi satu, bukan lagi kehendak, jadi satu keperluan. Utamanya dalam bidang pendidikan, zaman sekarang ada hybrid classroom. Bila hybrid classroom tidak boleh tidak, kita memang akan menggunakan platform-platform media sosial untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita ni kan. Okey. So itu kalau kita tengok sedikit nak buka dulu minda, macam ni media sosial. So maknanya banyak. Dan bila banyaknya orang menggunakan media sosial, kan, maka banyaklah juga isunya dengan media sosial ni. Jadi penggunaan internet lah. Saya rasa ramai dah orang tahu ni berkenaan dengan penggunaan internet di media sosial. Kalau nak baca ni juta-juta penggunaan internet 19 juta. Siapa yang guna pengguna aktif Facebook. Masih lagi mendahului Facebook ya. 15 juta. 15 juta. And then purata masa digunakan menggunakan internet lebih kurang dalam 5 jam. Kita sama macam kita tidur lah 5 ke 6 jam kan. Sama pula masa kita tidur dengan masa kita menggunakan internet. Malah ada sesetengah orang, saya lah tu, tak ada cakap ke orang lain. Sebelum tidur je, tengok dulu, scroll. Apa yang ada dekat Facebook hari ni? Scroll je lah, scroll tengok kan apa berita terkini. Update apa yang berlaku kan. Tapi ada sesetengah orang, ada sesetengahnya, dia bukan sekadar scroll. Tapi dia buat apa? Tangan dia nak berbicara. Tangan dia nak berbicara. So nanti kita akan tengok apa jadi. Jadi kita nak buat. So bila begitu, apa sebenarnya yang kita panggil sebagai penyakit hati yang timbul kesan daripada penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian kita. Jom kita tengok dekat belakang. Ni gambar dekat dalam surat khabar lah juga ni kan. Saya letak dekat sini. Sebab inilah yang selalunya berlaku bila kita berada di medan. Dia macam medan tau. Medan perang. Macam kita nak pergi berperang kat media sosial ni. Saya pun tak tahulah, kadang-kadang mungkinlah masa kita muda-muda dulu. Masa tu bukan kita lah, saya lah. Saya cakap tentang diri saya. Masa saya muda-muda dulu, memang saya akui rasa macam aku nak tulis, nak menaik tu rasa membuat-buat. Kan, dia jadi macam medan perang pun dia juga. Pantang silap sikit. Especially kalau orang-orang yang ternama, yang terkenal, tak kisahlah pemimpin ke, siapa ke, pantang silap sikit maka berlakulah medan perperangan dan perbalahan. Di kalangan warga intranet. Warga intranet kan. Sampai tu satu word netizen kan. Kuasa netizen ni sebenarnya sangat-sangat hebat kesan viral tadi tu. Dia boleh mengubah keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan contohnya. Ni kita cakap pasal benda lain pula kan. So itu dia. Kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh bertanya soalan dekat chat box ke apa nanti ya. Sekarang kita nak tengok apakah pengaruh media sosial dalam kehidupan seharian sehingga menyebabkan penyakit-penyakit hati tadi. Dan macam mana kita nak buat untuk kita mengelakkan penyakit hati itu daripada masuk dalam diri kita. Sebab memang kita tak boleh tidak. Kita tak boleh avoid untuk menggunakan media sosial. Sebab kadang-kadang dia dah jadi satu keperluan pula sekarang kan. So kalau kita tengok pengaruh media sosial dalam kehidupan seharian ini, dia menjadi medium perbalahan, untuk mengutuk, sakit menyakiti antara satu sama lain. Saya tidak fokus kepada perkara yang positif sebab of course lah ada perkara baiknya media sosial ni, tapi bila nak cakap tentang penyakit hati, tentang sakit, jadi kita tengok apa punca penyakit ni kan. Dia macam itulah. Jadi kita tengoklah apa sebenarnya punca kepada sakit penyakit hati. Puncanya ini. Media sosial ni digunakan sebagai tempat untuk kita berbalah. Berbalah, untuk mengutuk dan menyakiti orang lain. Dan kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat yang ke-91, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifat ataupun sikap
menyakitkan hati orang ni sebenarnya apa sifatnya. Okey, dia kata apa, sesungguhnya syaitan itu berkehendak untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan melalui arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. So kalau kita tengok syaitan ni dia memang suka kita ni berbalah, saling kata kutuk mengutuk antara satu sama lain. Cuma kalau dulu kita ni bergaduh, dia tidaklah semacam sekarang. Sampai zaman sekarang kalau gaduh benda terkecil bukan perkara arak dan judi pun, benda tu boleh mencetuskan pergaduhan. Pergaduhan di media sosial. Dan benda tu adalah kata hasutan daripada syaitan. Memang itu yang syaitan suka. Kita ni saling bergaduh antara satu sama lain. Dan dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan terputusnya silaturahim. Okey. Dan ada yang dia bila dia guna media sosial, dia sebenarnya tak ada lah nak berbalas-balas pun. Kutuk mengutuk tak ada. Okey. Tapi dia baca santai je. Dia macam santai. Scroll, tengok kan. Tapi adakah itu tidak akan menimbulkan masalah penyakit hati? Yang kata tepuk dada, tanyalah iman. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Walaupun bacaan santai, sebenarnya dia menjadi ancaman. Jika orang yang membaca itu ada masalah dalam hati dia. Ustazah Aina tu tak siapa dia? Nampak muka orang cik. Dia nak Ustazah Aina ni. Aku dah. Gitu. Dia pun nak masuk juga kan. Nak bercakap juga ni. Ni mus'ab ke? Saya tak tahulah ni. Okey. So marilah kita teruskan. Ni masalah dalam hati. Kenapa tak kalau kita tengok dekat sini dia bila penyakit hati ni dia berkait rapat dengan hati. Kita tak bercakap pun, kita baca je. Pun boleh menyebabkan permasalahan, boleh menyebabkan penyakit dalam hati. Macam mana? Nanti kita tengok dekat belakang Dan manusia pada zaman sekarang ni, dia boleh berkelahi, berkelahi besar tau. Dia boleh berkelahi tu sampai terputus silaturahim tadi lah. Bermula daripada serangan yang dicipta melalui media sosial. Sebenarnya media troopers ke apa orang panggil zaman sekarang ni, ya Allah. Memang wujud satu pekerjaan yang dipanggil sebagai media troopers. Dahsyat tak dahsyatnya pekerjaan zaman sekarang. Pekerjaan yang sebelum ni ada, hilang, dan wujudnya pekerjaan baru. Sebab apa? Sebab meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat pada hari ini. Memang ada mereka yang memang dibayar untuk memulakan serangan di media sosial. Kita boleh tengoklah. Ada banyak contoh. Tapi saya tak naklah letak kat sini. Korang bolehlah tengok sendiri. Dekat dalam media sosial tu. Banyak sangat contoh-contoh yang ada dekat media sosial. Yang mana media sosial ni menjadi medan. Macam medan perang. Orang berperang pakai pedang kan. Kita berperang pakai tangan. Okey. Jadi kita tengok kat sini So apakah sifatnya? Sifat apa sebenarnya ni? Yang suka berperang ni. Sebenarnya itulah dia penyakit hati yang menimpa orang yang munafik. Orang munafik orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Jika bila orang tu kita buat serangan kan, kita rasa happy tau. Kita rasa kepuasan. Aku dapat cakap apa yang aku nak cakap. Aku dapat patahkan pujahan orang ni. Kan biasa kan? Orang ni balas di komen, kita balas komen. Dia komen, kita balas komen. Saling berbalas. Dan kita rasa puas. Kita rasa happy kalau kita berjaya mematahkan. Berjaya mematahkan serangan daripada pihak tersebut. Macam tu berperang dekat media sosial zaman sekarang. Kita rasa gembira. Kita rasa gembira. Dan dia kata kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Daripada surah Ali Imran ayat yang ke-120.
Dan saya akui bukan mudah ya untuk kita menahan diri daripada menjawab daripada keyboard warrior. Macam aku nak tulis, aku nak cakap. Kalau dulu orang cakap, lama sekarang ni tangan yang bercakap. Okay, tangan kita yang berbicara. Kita rasa macam aku nak tulis, aku nak share, aku nak komen. Kadang-kadang kita bukan bagi mengutuk tau, tapi kita nak share dan kita nak komen. Kita nak komen. Bila kita nak komen, dekat situ kena telik balik lah komen yang bagaimana. Boleh ke tak? Saya macam, saya tahu benda ni salah. Dan saya nak bagi pandangan kita dan pandangan kita tu betul. Nak contoh lah kan. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Satu persoalan dekat situ. Okay. Dan kalau kita tengok lagi, pengaruh media sosial selain daripada mencetuskan perbalahan dan sebagainya, okay, walaupun bacaan santai macam saya cakap tadi, dia boleh menjebakkan diri kita kepada masalah hati. Nanti saya bagi tahu kenapa baca-baca pun tak boleh ke? Bukan tak boleh, tapi ada caranya. Nama pun terapi hati. Ya. Macam mana kita nak terapi hati kita ni, walaupun sekadar bacaan santai, tapi kita tidak akan terjebak dengan masalah penyakit hati. Macam mana cara ni? Dekat belakang ni. Sabar sebentar ya. Okey, so now kita tengok poin terakhir lah berkenaan dengan pengaruh media sosial ni. Dan pukul berapa? Dah dekat pukul 3.30. Okey, semula ni media sosial, masyarakat ni dia mudah terjebak dengan fitnah dan jadi gosip. Ini memang saya boleh kata kita nak cakap apa ya? Saya jadi macam kebiasaan pula. Kan? Kita tahu kan fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Tapi bayangkan media sosial ni dia punya konsekuensi, punya akibat dia sampai kita boleh terjebak dengan fitnah secara tidak sedar. Dia kalau secara sedar tu memang tak apa lah. Dia tu macam okey, dia ni memang sengaja ni. Tapi masalahnya macam mana pula kalau kita terjebak dengan fitnah tu secara tidak sedar. Sebab tu ada banyak kempen kan, tidak pasti jangan kongsi. Dan memang dalam Islam dah ada dah cakap pasal benda tu. Memang ada. Kita kena apa? Kita kena check dulu kan. Maklumat yang kita dapat. Tak kisahlah daripada siapa. Daripada orang Islam ke, daripada orang bukan Islam ke. Kita kena semak. Kita kena, saya tak ingat apa word dia. Allahu Akbar. Bukan tasyabbuh. Bukan tasyabbuh ke lain. Dia meniru kan. Lupa pula. Allah, tak keluar pula ayat dia. Ustaz, apa nama dia Ustaz? Ustaz, apa nama dia Ustaz? Allah, surah tu Allahu Akbar. Kita kena semak dulu tu. Allah, dia tak keluar pula. Tak keluar kat mulut. Dia terbayang kat kepala je. Surah, Ustaz Wali tak ada ya? Ustaz Wali? Kata dia kalau dalam kelas ni kena ni. Tak buka kamera je. Ada ke tidak sebenarnya tu? Okey, tak apa. Tapi yang pastinya begitulah. Saya tak ingat word dia. Nanti kalau saya ingat, saya boleh recall balik, saya bagi tahu. Yang pastinya, apa sahaja maklumat yang kita dapat. Okay? Yang kita tak pasti, kita kena semak dulu. Sebab kita bukanlah orang yang berada pada tempat itu. Realitinya kita tidak berada di situ. Lainlah benda itu terjadi kepada diri kita sendiri kan. Bolehlah kita nak bagi tahu kan. Dan kita ni mudah terjebak pula dengan gosip. Dan selalunya, yang banyak komen, banyak kan komen-komen yang kita tengok tu, asalnya kita pasal ni lah. Kita pasal gosip kan. Yang mana benda ni semakin lama semakin tersebar luas. Sampai tak ada sempadan. Dan ini adalah kajian yang dibuat lah. Research yang dibuat oleh Cik Rosli ni. Saya pun tak ingat dah dia dengan beberapa orang dia buat research berkenaan dengan media sosial. Dan memang dia kata masyarakat ni, maksudnya research ni dia bukan sekadar cakap kosong. Memang ada kajian yang dibuat. Okay? Memang masyarakat, kita lah masyarakat kan, sangat mudah terjebak dengan fitnah dan gosip. Seolah-olah macam kita pula yang tahu. Kadang-kadang macam kita pula yang lebih tahu. Padahal the real situation, kita pun tak pasti. Sebab bukan kita dapat pun daripada orang. Kita dengar daripada orang. Kita dengar, lepas tu kita pun cakap. Itu yang dia jadi macam berantai tu. Itu masalah dia jadi macam berantai. Dia jadi berantai tu dah namanya fitnah kan. Dia berantai. Dia ibarat macam cakap tu kita dah cakap dah.
Sebab apa? Kata-kata ini tidak boleh ditarik balik. Dia kata-kata ni kita tak boleh nak kutip, aku nak kutip lah. Aku dah terlepas cakap. Dia tak boleh ditarik balik. Bila tak boleh ditarik balik, maka kesan yang kita tinggalkan kepada orang yang kita kata tadi tu, dalam. Dalam maksudnya. Sangat dalam. Sebab itulah orang kata, kita tak elakkan diri kita daripada terjebak dengan fitnah. Kita tak tahu, maka kita jangan cakap. Takut jadi fitnah secara tidak sedar. Okey. Okey guys, laju pula kan. So, jadi saya adalah terbaca juga. Sebab saya berkongsi saya bukanlah orang yang arif. Saya berkongsi apa yang saya tahu. Saya ada juga lah terbaca dekat terbaca dan mengikuti orang kata forum, bukan forum lah, talk kan, talk daripada dekat yang ada dekat internet ni. Sebenarnya zaman sekarang ni dia ada banyak penyakit, dan ada orang dia mengaitkan penyakit orang kata jiwa kacau ni. Dia macam jiwa kacau ni, dia macam mana pun, dia macam tak dapat nak tahan diri dia daripada nak komen ke, nak upload gambar, lepas tu dia kena pastikan gambar tu banyak like. Memang ada. Memang ada mereka daripada golongan yang begini. So ini mungkinlah Nusrah. Kita psikologi ataupun kaunselor kita lebih arif lah. Sebab ini adalah berkait rapat dengan masalah jiwa. Tentang psikologi kan. Saya cuba berkongsi apa yang saya baca. Kadang-kadang ada golongan yang wujud ni dia memang ada penyakit jiwa kacau, dia orang panggil. Dan menurut pensyarah universiti antarabangsa Al-Bukhari Inti Hafizul ni, dan ini saya baca dalam surat khabar lah. Dia cakap apa tahu, jiwa kacau ni sebenarnya boleh dikaitkan dengan masalah, saya tak kerti nak sebut dia, narcissistic ataupun personality disorder. Dia ada masalah dalaman dia. Jiwa dia rasa kacau, dia rasa tak tenang. Kalau dia upload gambar tu, tak dapat like yang banyak. Jadi bila macam tu, dia apa yang dia akan buat, dia akan padam. Jiwa dia rasa kacau. Dan dia memang sentiasa kan, nak komen je. Dia bukan tak ada kerja, tapi memang tentulah. Tak tahu bukan kerja dia, tapi dia memang ada rasa begitu. Kan macam kita lah kan. Macam saya lah, tak ada kita lah, macam saya lah kan. Tak ada tentang saya kan. Macam saya lah, ada masa saya rasa macam geram je aku nak komen. Geram je aku nak cakap kan. Tapi kan bila dah makin meningkat usia ni, dia jadi macam berfikir, fikir balik. Nak komen ke tak? Nak komen ke tak? Dia mula berfikir. Tapi ada sejenis golongan yang dia tak fikir dulu. Dia terbalik buat dulu baru fikir. Buat dulu baru fikir. Macam kita ada setengah orang dia akan fikir dulu sebelum buat. Apa kaitan? Apa yang membezakannya? Itulah yang dipanggil sebagai ilmu. Sebagai ilmu terapi hati dah. Kita dah nak masuk dah ni. Kita dah nak masuk. Dan kita dah tengok kan macam mana pengaruh media sosial. Okay. That's why kadang-kadang tu kita tak boleh lah kita nak terus judge kan. Terus nak kata memberikan penilaian. Si orang ni teruknya perangai dia kan. Kita tak tahu. Macam saya kata tadi, kita tidak tahu realitinya orang tu bagaimana sebab kita tidak pernah mengenali dia secara personal. Yang kita kenal adalah di atas, di alam maya sahaja. Dan kalau dalam Islam kan, untuk kita mengenali seseorang, walaupun sahabat kita kena mengembara dengan dia. Tahulah kita kenal sahabat kita ni rupanya macam mana. Kalau sekadar kita datang kerja, datang ke kelas, kita jumpa macam tu kan. Maka belum lagi kita kenal sebenarnya rakan ataupun sahabat kita tu. Kita akan mula mengenali dia bila kita mengembara bersama dengan dia. Okey. So, sekarang kita tengok pesan daripada media sosial ni sebenarnya sangat orang kata pada saya lah, kalau saya boleh cakap sangat serius. Sebab dia bukan hanya meninggalkan penyakit hati, tetapi ianya meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan boleh mengharu diri, kan, malah mencetuskan peperangan secara nyata. Secara nyata. Bukan sekadar pegang di media sosial sahaja.
Dan that's why kadang-kadang kalau kita tengok Suruhanjaya SPNM komunikasi Sdn komunikasi multimedia kan Malaysia kan dia dah mula membuat akta-akta tertentu untuk kita ni berhati-hati kan ketika berbicara di media sosial. Jangan sesuka hati kita nak komen, kita nak post sesuatu perkara yang mungkin benda itu sebenarnya menimbulkan sensitivity ke, menimbulkan perbalahan ke, di kalangan rakyat Malaysia. Kan banyak sebenarnya kan. Kalau itu dari aspek undang-undang lah. Cuma daripada aspek kita sendiri. Macam mana kita nak terapi hati kita daripada penyakit hati tadi. Sebab apa? Penyakit media sosial ni dia boleh menyebabkan penyakit hati. Apa penyakit hati dia? Antaranya macam saya bagi tahu tadi, kita rasa marah. Kita rasa marah, kita rasa dengki, kita rasa iri hati. Yalah kita tengok orang tu upload video, upload gambar bercuti di luar negara. Kan kita pun komen bla 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 bla. Siapa suruh kau post? Kita pula cakap macam tu. Kalau kau tak nak orang post, janganlah. Kalau kau tak nak orang komen, janganlah post di media sosial. Kita pula cakap macam tu kan. Gitu kan. So apa pandangan anda semua? Kalau tak nak orang komen, jangan post. Boleh ke begitu? Jadi kita macam mana pula kita cakap dekat dia? Macam mana pula dengan diri kita? Boleh tak kita pilih nak komen atau tak perlu komen? Kan? Dah dia buka tingkap dulu, saya pun masuklah. Ya betul, itu dari aspek dia. Tapi daripada aspek kita bagaimana? Sebab manusia kita tak boleh nak kawal orang lain. Tapi kita boleh kawal diri kita. Daripada post ke, komen ke, retweet ke. Kan? So bagaimana sebenarnya kita nak muhasabah diri kita apabila kita berbicara di media sosial? Saya ingin petik satu kisah lah. Sebab apa? Bila kita cakap tentang berbicara, bercakap ni kan, dia ada satu kisah kan. Mungkin akan cakap tentang penyakit hati, tentang hati. Berbalik semula kepada hati. Berbalik semula kepada hati. Jadi kita tengok satu kisah kan, daripada kisah Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim ni adalah orang yang bijaksana sehingga dirakamkan. Dan ada satu surah pula kan, tentang Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim ni sebenarnya seorang hamba kan, dia bekerja. Dia bekerja dengan majikannya. Satu hari majikan dia cakap apa dekat Luqmanul Hakim? Wahai Luqmanul Hakim, bawakan aku sembelih kambing. Sembelih kambing. Jadi sembelih kambing. Kan, lepas tu lebih kurang kita saya ringkaskan. Pergi sembelih kambing, lepas tu kau ambil bahagian yang paling baik. Yang paling baik daripada kambing je lah. So Luqmanul Hakim pun pergilah sembelih kambing. Dia sembelih kambing, dia bawalah kepada tuan dia dua bahagian, iaitu lidah dan juga hati. Lepas tu selang beberapa hari kemudian, majikan dia panggil lagi Luqmanul Hakim, suruh lagi sembelih kambing. Sembelih lagi kambing. Kali ni dia kata bawakan aku pula bahagian yang paling buruk. Dan apa yang Luqmanul Hakim bawa? Masih lagi lidah dan hati. Jadi Luqmanul Hakim ni ditanya oleh majikan ni, kenapa kau bawa lidah dengan hati? Lidah yang hati inilah yang bahagian yang paling baik, dan lidah yang dengan hati adalah perkara yang paling buruk. Tengok poin yang seterusnya. Sebab apa? Apa sahaja yang keluar daripada mulut kita, jika hatinya baik, maka baiklah kata-katanya. Maka keluarlah kebaikan daripada mulut kita. Tapi jika hati kita ini buruk, maka yang keluar daripada lidah tadi, kata-kata kita tadi, maka buruklah. Cuma dalam konteks media sosial, kita tak bercakap dengan lidah, tapi kita berbicara dengan tangan. Masih lagi sama. Jadi konsep dia masih lagi berbicara. Kita mengeluarkan kata-kata kan.
Maka kata-kata, okey, sama ada baik ataupun buruk sebenarnya kalau kita tengok dekat sini bermula daripada mana? Daripada hati. Sebab itu ada hadis, berapa dah? Okey, ada hadis. Tengok masa kan. Ada hadis. Okey, hadis daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya rasa hadisnya ramai orang tahu, memang hadis yang sangat famous. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati manusia. Nampak tak? Paling baik, hati. Paling buruk, maka datangnya daripada hati. Sebila kita berada di media sosial, macam mana kita nak pastikan yang hati kita ini dapat mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita nak elakkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Walaupun sekadar bacaan santai. Macam mana kita nak pastikan bacaan santai itu tidak membawa kepada masalah penyakit hati. Sebab apa? Sebab bila kita kata tentang penyakit hati ni benda-benda macam ni kan. Hati ni benda yang tak nampak kan. Tak nampak. So bila tak nampak tu susahlah sikit kan. Sebab dia orang kata apa? Dia bersifat maknawi. Benda yang kita tak nampak. So bila benda yang kita tak nampak ni, jadi selalunya macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tahu yang hati kita ni kotor ke? Hati kita ni baik ke? Jadi selalunya dia akan digambarkan melalui kata-kata dia. Tapi dalam konteks media sosial, digambarkan melalui apa yang kita komen, apa yang kita tulis, apa yang kita rasa. Bila kita baca sesuatu berita di media sosial. Sebab tu dia kata hati ni berkait rapat pula dengan lidah. Kan? Lurus hati kita, maka insya-Allah luruslah lidah kita. Bengkok hati kita, maka bengkoklah lidah kita. Kan? So sebab apa saya cakap tadi, soal hati ni adalah soal maknawi, benda yang kita tak nampak. So macam mana kita nak pastikan yang hati kita ni bersih, kita nak pastikan yang hati kita ni tidak kotor. Sebab apa? Kita tak nak lah nanti kita berkata sesuatu perkara yang tidak baik kan. Tak nak lah kan. So macam mana? Macam mana? Kita dah cakap tadi kan. Okay. Poin yang seterusnya. Ni dia. Kisah Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun. Siapa tahu daripada surah Al-Taha. Ayat 43 hingga 44. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia punya terjemahan dia daripada surah Taha, sebab saya tak tulis dekat sini kan. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat ataupun takut. Fir'aun ni orangnya macam mana? Fir'aun ni kita boleh cakap dia ni boleh kita katakan sejahat-jahat manusia lah. Sebab dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Level Fir'aun level Fir'aun. Rasa-rasanya ada tak di kalangan kita level dia sampai ataupun sama dengan level Fir'aun? Ada tak? Ada Ustaz? Ada Nashrah? Jadi macam dalam kelas kan? Ada tak ada kan? Setakat ni lah. Sepanjang yang saya tahu, insya-Allah tak ada. Tak ada lagi yang mengaku diri sebagai Tuhan. Okay. Bayangkan Allah perintahkan Nabi Musa ni bercakap dengan orang yang mengaku diri dia sebagai Tuhan ni, dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. So maka macam mana pula cara kita bercakap dengan orang yang level dia tak sama dengan Fir'aun? Lagi kena lemah lembut ke? Tapi Ustazah, kalau kita cakap lemah lembut dia tak nak dengar. Sebab dia ni ketegak, kata orang Kedah kan. Dia ni ketegak lah, Allahu Akbar. Kan? So macam mana Ustazah? Jadi adalah orang kata method of dakwah dia kan, cara kita nak menyampaikan kepada seseorang tu kan. Tapi kita kena mulakan dengan cara yang lemah lembut. Cara yang beradab. Saya suka ada satu petikan ni, bukan petikan lah, ada satu kata-kata ni. Ia bukan berkenaan dengan apa yang kita nak cakap. Tapi ia adalah berkaitan dengan
bagaimana cara kita menyampaikan benda itu. Sebab kadang-kadang benda tu betul. Tapi cara kita sampaikan tu salah. Menyebabkan benda tu jadi salah. Benda tu jadi satu perbalahan pula. Padahal tadi, apa yang kita nak katakan tu benda yang betul. Tapi cara kita menyampaikan perkara itu pula salah. Jadi orang tak nampak dah benda yang betul tadi tu. Orang nampak benda yang salah tadi tu. Cara kita tu. So maka dekat sini maka di sini pentingnya sebab itulah kita ni kena menuntut ilmu. Kan? Sebab ilmu ni kat dalam, ilmu ni lah yang akan boleh mengawal sebenarnya. Yang memandu kita, yang akan menjadi suluhan kepada kita supaya kita tahu mana benda yang betul, mana benda yang tak betul. Supaya kita tahu sama ada hati kita ni kotor ke, bersih ke dengan ilmu. Sebab tu kita kena menuntut ilmu. Dan bukan sekadar agama Islam sahaja yang mementingkan ilmu pengetahuan agama-agama lain juga sebenarnya menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan meminta kita sentiasa mencari ilmu dan menambah ilmu. Dan berkait rapat pula ilmu ni pula dia sangat berkait rapat dengan hati kita ni kan. Sebab apa? Dengan ilmu ni kita boleh tahu what is right and what is wrong. Jadi hati yang kotor ni, bila hati kita kotor, contohlah kita tak tahu hati kita ni kotor. Bila kita tak tahu hati kita ni kotor, dan hati kotor ni pula menyebabkan wujudnya sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah macam tadi lah. Marah, riak, iri hati, sombong kan, ujub dan sebagainya. Kalau kita bercakap tu pula kita akan bercakap benda yang sia-sia. So dia ada 10 sifat mazmumah. So sifat mazmumah Sifat mazmumah ni lah yang kita nak elakkan. Sebab apa? Sebab bila hati kita kotor, maknanya ada sifat mazmumah dalam diri kita. Dan sifat mazmumah ni dia akan keluar. Dia akan keluar lah. Terpancarlah melalui kata-kata. Kalau dekat media sosial, terpancarlah melalui tulisan kita di media sosial. Tak kisahlah dekat WhatsApp group ke, dekat mana ke kan. Okey. So seterusnya. Sekejap saya pun tabayun. Allah Ustaz Syahmi. Dah keluar dah. Tabayun. Kan tadi kan saya cakap tadi kan yang berkenaan dengan gosip tadi tu. Kita terjebak kajian tadi kan menyebabkan kita terjebak dengan fitnah dan gosip murahan. Jadi kita kena tabayun dulu kan. Berita yang sampai kepada kita. Itulah dia perkataannya. Okay, dah jumpa dah. Terima kasih Ustaz Syahmi. Okay. Poin yang seterusnya. So ia bukan sekadar apa yang kita cakap, tapi bagaimana yang kita bercakap. Ini poin yang saya bagi tahu tadi. It doesn't matter what, but how. Bagaimana cara kita bercakap. Sebab itulah pentingnya adanya adab. Kena adab ni pula dia berkait rapat lah kan dengan ilmu pula tadi. Sebab tu dah kita kena tahu. Apa-apa kita kena ada ilmu. Saya ada satu mengikuti, saya ada mengikuti kebetulan pula kan. Satu ceramah tau, dia macam IC kan dia ada buat program ceramah-ceramah kan. Dia cakap tentang jiwa kacau. Dan saya suka petik satu macam panduan lah yang diberikan oleh Ustaz Fahrul Joy lah. Jadi berkenaan dengan macam mana kita nak kata nak pastikan yang kita ni tak terjebak lah dengan jiwa kacau. Jiwa kacau ni sikit nak komen kan. Sikit nak komen. Jadi saya letakkan dekat sini. Ini sebagai panduan kepada kita semua. So pada saya very interesting dan menarik untuk kita praktikkan. Okay, step yang pertama. Dia ada, kalau tak salah saya ada dalam 4 ke 5 step macam tu. Okay, step yang pertama. Tepuk dada, tanya hati. Sebelum kita nak komen, sebelum kita nak buat apa-apa di media sosial tadi tu, nak komen ke, nak apa ke kan, cuba kita tanya dulu, apa niat kita komen tu? Adakah niat kita nak membetulkan perkara yang salah? Ataupun apakah niat kita macam nak menimbulkan lagi provokasi? Apa niat kita? Bila kita nak komen tadi, kita nak komen ke apa ke kan? Dan selepas daripada tu, kita dah tahu dah niat kita sebenarnya baik. Niat kita baik, kita nak bagi tahu perkara yang sebenar. Sebab apa? Sebab kita adalah orang itu. Dia macam itulah. Kita adalah orang itu. Dan kita kenal ataupun kita kenal orang yang dimaksudkan itu.
Bukannya kita tahu daripada cakap-cakap orang. Itu maknanya belum tahu tu. Itu belum lagi tu. Itu kita baru dengar. Dengar je. Belum pasti benda tu. Tabayun tadi kan. Kita jadi sebab tu penting lah. Orang yang berada dalam situasi yang sebenar tu yang betul-betul tahu. Apa sebenarnya yang berlaku. Bukannya kita dengar-dengar je. Okay. Lepas tu tak payah dia cakap apa. Adakah apa yang aku nak tulis ni? Kan? Sah di sisi syariat. Sah ke tak sah ni? Betul ke tak betul lah agak ni kan? Adakah ianya perkara yang wajib? Wajib tak aku nak bagi tahu ni? Wajib ni kena bagi tahu ni. Sebab kalau aku tak bagi tahu nanti dia akan start. Bodoh lah kan. Kita nak bagi tahu tu wajib ke tak wajib? Sah ke tak sah? Betul tak sah? Betul tak di sisi syariat Islam? Masa kita pun tak tahu kan? Betul ke tak betul? Okay, lepas pada tu belum boleh post lagi. Belum boleh komen lagi. Lepas dah check start yang kedua ni. Okay, belum boleh lagi. Tengok start yang ketiga. Kalau aku komen sekarang, ni rasa-rasanya lah cara apa yang aku nak cakap ni? Aku nak bagi kutukan juga ke? Kau salah lah benda ni. Aku tahulah sebab aku kenal dengan dia. Contoh. Cara. Adakah cara yang begitu? Dan adakah kita nak cakap atau masa tu sesuai ke tak? Masa tu sesuai ke tidak? Sebab kadang-kadang masa pun memainkan peranan yang sangat penting. Kan? Kita tengah cakap time orang marah. Kan? Time orang tu tengah marah, kita cakap. Rasa-rasanya orang tu nak dengar ke? Contoh. Kita ada suami kan? Kita ada isteri. Kan? Isteri kita tengah marah. Kita pun cakap benda tu betul memang bagus tapi masa pula tak kena kan pun tak jadi juga tak pandai dia kata pun tak jadi juga kan maknanya apa kalau kita tengok okey dia set yang terakhir ada 4 set set yang terakhir apakah natijahnya apakah natijahnya bila kita cakap kita komen mendatangkan kebaikan ataupun sebenarnya memburukkan lagi keadaan. Tengok apa akibat dia. Kalau mendatangkan kebaikan, Alhamdulillah maka post lah. Tak ada nak masalahnya. Nampak tak? Daripada sini daripada perkongsian Ustaz Fahruddin ni, saya boleh simpulkan apa tau? Semua benda ni berbalik semula kepada satu benda, iaitu ilmu. Kan? Berbalik semula kepada ilmu. Kan? Sebab apa? Kita nak tahu sama ada benda tu betul ke salah, kita kena ada ilmu. Kan? Cara kita nak cakap tu pun kena ada ilmu. Dan kita nak kena tahu natijahnya tu kan. Baik ke buruk tu kita pun kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang benda-benda ni lah yang mungkin kita terlepas pandang kan. Kita terlalu mudah untuk kita komen sesuatu perkara di media sosial. Okay? Dan yang paling penting yang saya suka adalah dari segi adab ni. Macam mana adab kita bila berhadapan dengan komen-komen tadi tu. Dengan komen-komen tadi tu. Semampu tak kita? Contoh sebenarnya kita post kita dah buat dah lalui dah ni. Step pertama, step kedua kan. Sampailah step ketiga. Sampai step yang keempat. Sampai step yang keempat tu, kita tanya balik diri kita. Boleh tak kita nak harungi atau kita nak terima apa saja komen sama ada kalau positif tu tak ada masalah. Yang saya maksudkan dekat sini adalah komen yang negatif tadi. Kan? Perkara yang negatif tu kita boleh terima tak? Kritikan orang. Kalau kita komen tu nanti kita boleh terima tak? Kita dikritik. Kita dikritik. Kalau kita boleh terima, boleh bersabar, maka Alhamdulillah teruskanlah. Dia ibarat macam tu lah. Okey? Sebab apa? Sebab dalam kitab tasawuf ada menyebut bahawa ketakburan kita boleh mengutip ketakburan orang lain. Saya macam bila Ustaz Fahruddin sebut ni kan, dia macam okey, menariklah perkongsian ni. Macam sesuai pula dengan perkongsian kita pada hari ni. Dia macam ni dia bagi contoh lah Ustaz bagi contoh. Sebab saya nak bagi mudah faham kan. Dia bagi contoh. Kita nampak orang post dekat media sosial. Kita besar, kita mewah kan. Pergi berjalan ke luar negara, business class dan sebagainya. Kita pun terdetik. Kita terus santai-santai. Kita terdetik, wow.
Ni nak menunjuk lah ni. Contoh. Nak menunjuk lah ni. So kalau kita tak komen. Kalau kita komen, tak perlulah nak menunjuk-nunjuk. Kerana ia adalah sifat riak dan takabur. Contoh. So kan menarik ni kan. Cuba kita tengok point ni. Bila kita kata macam tu kan sebenarnya kita kata dia riak, kita kata dia takabur. Okey, dia kata apa? Riak itu kita lihat daripada jendela riak kita. Sebab apa? Betul itu. Dia tu menunjuk-nunjuk tu. Tunjuk kita besar dia tu memang riak ke? Kita boleh baca ke hati dia? Ibarat macam tu lah. Kita boleh nampak ke? Aku riak. Ada kereta besar. Contoh. Kan? Kita tak tahu. Tapi kita buat apa? Ini orang panggil apa? Kita buat assumption. Oh, dia ni riak. Tunjuk kereta besar. Mentang-mentang ada kereta besar. Tak ada kereta besar. Itu yang dia ada Ustaz Faraja kata apa? Kita riak kita tu. Sebenarnya kita riak kita, apa yang kita kata tu kan, adalah daripada jendela riak kita. Ya, sebab kita tak tahu. Sebab media sosial ni tak ada suara kan. Dan kita tak tahu apa yang dia post tu, apa niat dia. Kita bukan boleh tahu niat orang kan. Sebab itu, kita boleh tahu niat kita. Betul lah Ustaz Faraja kata apa tadi. Kita tengok balik. Niat kita tadi tu. Nak tulis, nak cakap tu. Niat kita ni baik ke buruk? Kalau kita tak suka buat benda, kalau kita tak suka orang buat benda yang kita tak suka kan. Jangan buat benda tu pada orang lain juga. Contoh kita tak suka orang mengumpat tentang diri kita. Jadi janganlah kita umpat pasal orang. Dia macam tu. Sebab apa? Jadi macam mana kalau benda tu benda yang betul macam mana? Benda yang kita cakap ni benda yang betul. Tak boleh ke kita nak cakap? Kalau benda tu benda yang betul, dia nak cakap kat siapa? Nak cakap dah contohlah kat ada Rawaidah. Tak nampak gambar Rawaidah kita cakap dengan Rawaidah. Kau tahu tak sebenarnya kan? Aku bukan tak tahu, aku tahu benda bla 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 bla. Benda tu betul benda tu betul. Tapi bila you cakap dengan Rawaidah, benda tu jadi apa? Bukan jadi gosip. Kalau bahasa kita gosip Kalau bahasa kita orang panggil apa? Mengumpat. Kita jadi macam mengumpat. Kita mengumpat orang tu. Itu benda tu benda betul. Mengumpat juga. Jadi apa cara yang sebenarnya yang kita buat? Sebab kita tengok balik pada cara kita tadi kan. Kalau benda tu benda betul, kita tengok apakah saluran yang kita boleh salurkan perkara tersebut kepada pihak yang sepatutnya. Kan? Supaya ianya tidak menjadi orang kata umpatan. Tak menjadi umpatan. Sebab mengumpat ni, orang kata tak semestinya mengumpat benda yang salah. Mengumpat benda betul pun, cakap benda yang betul pun, tapi pada orang yang salah pun, dia akan jadi umpatan. Dia akan jadi umpatan juga. Sama je lah kan. Jadi macam mana nak buat? That's why lah kan. Benda-benda, bila kita tak pasti, bila kita tak tahu benda tu, kan? Contoh kita nak tahu tentang benda isu itu adalah berkaitan dengan Rawaidah. Contoh Rawaidah lagi, kita ambil orang lain lah pula. Berkaitan dengan Kak Noh kita. Kak Noh. Dia nampak muka, saya nampak nama Kak Noh. Dia berkaitan dengan Kak Noh. Kan? Pergilah tanya Kak Noh. Contohlah pergilah tanya dekat orang dia. Boleh tak jadi mengumpat. Tapi itulah dia. Berbalik semula. Boleh tak aku memerlukan kekuatan untuk berkata-kata. Ya memang betul. Berbalik mula pada hati kan. Sebab itulah kita ni nak cakap apa-apa berhati-hati. Sebab kadang-kadang kita tak tahu the real picture. Panggil the real picture, the real situation. Yang kita tahu adalah daripada cakap-cakap orang. Sama ada di media sosial ke dalam WhatsApp kan. Kita tahu daripada cakap-cakap orang. Jadi lebih baik kita mendengar sendiri. Mendengar sendiri daripada tuannya. Dan kadang-kadang benda yang kita dengar tu tak sama dengan yang sebenarnya berlaku. Kalau sebelum ni kan, kalau dalam kelas saya adalah tulis kan, aku tak kumpat, sebenarnya ni. Kau kumpat. Okay? Dia apa tadi dah lupa dah. Lupa dah nak cakap apa. Sekejap dalam kelas saya ada satu ni tahu, ada gambar tu dia tunjuk
Gambar tu dia tunjuk macam seorang lelaki dan dua orang lelaki. Dua orang lelaki. Seorang ni yang lelaki yang ini, okey, dia seolah-olah macam nak menikam lelaki yang ni. Lelaki yang sebelah sini. Kerana kita sana nampak lain kan, sebelah sini kan. Kita nampak sebab kita macam tengok kan. Nanti pada kita tak media sosial kita nampak. Jahatnya lelaki A, lelaki A ni. Dia nak pergi tikam lelaki B tu. Itu yang kita nampak di media sosial. Okay. Tetapi bila kita buka lebih luas skop dia, kita kaji. Oh, rupa-rupanya lelaki A ni yang nak pergi bunuh lelaki B ni. Lelaki B tu rupanya itu bukan gambar pisau. Itu gambar kaki dia nak larikan diri daripada lelaki A tadi. Terbalik, tak ingat dah. Macam itulah, faham kan maksud dia kan? Nampak tak ada realiti? Realitinya kita pun tak tahu. Kan? So, jangan kita terjebak dengan perkara-perkara, kata penyakit-penyakit hati ni, kalau kita pun tak tahu. Sebab itu, kalau saya sendiri, saya suka lebih mengambil pendekatan berdiam diri. Kan? Kalau saya nak tahu apa-apa, saya tanya teruslah kepada yang sepatutnya saya bertanya lah. Bukan, kau tahu tak? Tiba-tiba kan, dengan siapa ni ada nampak Kak As kan? Tiba-tiba nampak orang lain pula. As tahu tak? Saya dengar kan? Betul ke? Nampak tak? Dia akan jadi macam gosip lah. Kita mengumpat, tu bercakap-cakap. Padahal patutnya, kau nak cakap pasal wajah. Kau tanya dia. Aku tak berani lah nak tanya dia. Aduh, hai. Itu susah lah. Susah nak cakap apa kan. Sebab apa cara sebenar adalah tanya pada tuannya sendiri. Itu yang sebaik-baiknya. Okey. So next. Saya nak bagi apa orang kata? Penutup. Okey, kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan terapi hati. Okey, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada terjebak dengan penyakit hati di media sosial. So, macam saya cakap tadi, tidak boleh tidak. Semuanya bermula daripada hati. Okey, bermula daripada hati dan kita juga memerlukan ilmu. Okey, untuk menapis, untuk mengetahui mana baik dan mana buruk. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak bezakan baik dan buruk. So, semuanya bermula daripada hati. Jadi kita kena latih hati kita ni, elakkan hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah tadi. Kalau kita tak boleh, contohlah saya tak boleh nak tahan diri saya daripada komen. Saya rasa tak tenang. Kan ada orang macam tu. Saya tak tenang lah kalau saya tak komen. Terus terang saya cakap pernahlah berlaku satu isu dan saya tahu apa yang berlaku. Dan dekat media sosial tengah bertebaran tau pasal benda tu. Kan tengah viral kan. Kata Allahu Akbar, Liza, sabar. Jangan komen apa-apa. Sebab kita tak nak memburukkan lagi keadaan. Dan benda tu tengah panas. Ibarat kata, kau cakaplah apa pun aku tak nak dengar. Orang tengah marah. Kan? Cakaplah apa pun. Orang tak nak dengar. So, jadi kita pun tak apa, sabar. Tapi tiba-tiba dapat satu mesej daripada kawan. Dia tanya. Sebab dia tahu kan, dia tanya saya sendiri masa tu lah. Masa tu. And then saya pun bagi tahulah, okey, sebenarnya kitanya begini. Kita pun terang. Okey, last-last dia kata, oh macam tu sebab tengok dekat media sosial kata gini dan gini. Dia jadi macam tu, nampak tak? Kan? Kadang-kadang bukan kita tak nak bagi sebab kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Okay? Tapi kita tak nak benda tu menjadi lebih buruk kan. Kita cuba menahan diri kita. Kita nak komen tu kita tengok balik. Niat aku ni apa? Oh, aku nak mempertahankan. Contohnya lah kan. Benda tu wajib ke kita nak buat benda ni? Contoh lah kan. Wajib ke ikut Ustaz Fahrujan tadi kan. Wajib ke? Okay? And then cara macam mana kita nak cakap ni? Kita nak cakap dengan cara macam mana? Sesuai tak masa ni? Okay. And apa akibatnya kalau aku tulis benda ni? Apa akibatnya? Mendatangkan kebaikan tu mendatangkan keburukan. Sebab apa? Masa yang sesuai sangat penting untuk kita bercakap walaupun benda itu adalah benda yang betul. Okay, janganlah kita diam je kan. Kalau kita tahu kan. Tapi kena betul caranya. Macam saya cakap tadi penuh dengan adabnya. Okay? Dan kita boleh amalkanlah satu doa ni. Doa ni
Di mana Rasulullah SAW dia kata menekankan supaya umatnya mengekalkan adab dan juga akhlak dalam setiap perbuatan. Kan ibarat kata orang baling batu, kita baling buah. Dan berlaku baling batu ke aku sampai hati terdarah, tak apalah, nak ambil lah buah ni, contoh. Kan adab dan akhlak. Allah SWT kita sampailah ke level tu. Boleh, level itu boleh dicapai. Tapi of course lah memerlukan kesabaran. Sebab tu sabar ni bukan dari segi menerima musibah aja kan. Sabar dalam menghadapi musibah. Tapi sabar juga dalam melaksanakan perintah Allah. Kan? Apa kita buat macam ni, cakap kata yang baik-baik, kata yang elok-elok kan. Antara doa yang kita boleh amalkan untuk kita melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang tak elok ni adalah Allahumma inni a'udzubika min ilman la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashfi wa min da'wati la yusta'tajab bulaha. Okay, apa maksud dia? Ambil bahasa Melayu pun boleh. Kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kan? Allahumma inni a'udzubika min ilman. Ilman la yanfa'. Aku tak nak, aku berlindung ya Allah, ilmu ni tak bermanfaat untuk aku. Aku tak nak ilmu ni. Contoh ilmu hack di media sosial. Kan? Tak nak ilmu tu. Okay? And then wa min qalbi la yakhsha. Bagilah hati aku ni daripada hati yang tidak khusyuk. Yakhsha, khusyuk tadi. Tak khusyuk, tak nak. Kita tak nak benda tu kan. Dan daripada jiwa yang tidak puas. Wa min nafsi la tashfa. Kita tak nak jiwa yang tidak pernah puas. Okey, dan daripada doa yang tidak dikabulkan. Jadi antara doa lah yang kita boleh amalkan supaya kita sentiasa terpelihara dari segi adab kita, akhlak kita, okey, sama ada dalam perbuatan, pertuturan, perkataan kita, okey, dan memang sebaik-baik mungkin kita, kalau kita tak tahu benda tu betul ke tidak, kan, kita elak salah daripada share. Kadang-kadang kan kita tak share, kita tak adalah cakap benda apa-apa pun, kita just komen je, share, tapi kita buat ulasan sendiri. Itulah contoh ni kan. Kita tak boleh. Kenapa nak buat macam tu? Macam tu lah dia macam, kenapa nak buat macam tu? Apa tujuannya? Tujuannya kau nak tunjukkan dekat orang yang aku pun boleh komen macam tu ke, ataupun sebenarnya tak ada apa-apa niat pun. Kadang nak share pun, kadang nak berkongsi saja dan meluahkan apa yang saya rasa di badan. Cuma kalau apa yang kita rasa itu benda yang baik, maka alhamdulillah. Tapi macam mana kalau kita luahkan benda tu, benda yang tak elok, lepas tu salah pula tu, sebab kita pun tak tahu benda tu betul ke salah. Itu yang susah tu kan. Dan bila orang kata nak mengetahui perkara yang benar tu, zaman sekarang ni memang agak mencabar. Saya rasa memang sangat mencabar kerana kita tak nampak mana satu batil, kan? Mana satu yang benar, mana satu yang batil. So, kadang-kadang saya boleh cakap kebatilan yang terancang boleh mengalahkan kebenaran yang tidak terancang. Dahsyat kan zaman sekarang ni? Sangat dahsyat sebenarnya. Kebatilan yang dirancang tu orang boleh nampak benda ni. Padahal sebenarnya benda tu salah. Tapi sebab kebenaran kat situ tidak dijemput, tak betul, maka dia boleh dikalahkan. Walaupun dekat akhirat nanti tak boleh buat apa. Itu akhirat cerita lain kan. Itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan tajuk terapi hati. Siri pertama, terapi hati, media sosial dan juga penyakit hati. Sekian terima kasih. Saya yang buka kan. Macam itulah. Sekarang dah pukul 4:06. Okay, pada yang baru masuk, ada link yang diberikan oleh pihak oleh pihak Intech. Okay, link tu adalah untuk kita claim training hours. Claim training hours. So boleh link, boleh klik lah dekat situ. Dah pukul, ada apa-apa soalan ke yang nak ditanya, jika saya boleh jawab, saya jawab. Jika tidak boleh, kita akan pass kepada Ustaz Syami ada, Ustaz Ayah ada,
Kan? Ustaz-ustaz wali pun ada. Ustazah Aina tadi ada. Lepas tu tiba-tiba tidak tahu lah dia ada tidur kan. Ada soalan? Tiba-tiba ada soalan. Tak ada soalan? Tak ada ya. Biasa kalau dalam kelas kalau tak ada soalan selalunya lecturer tanya kan. Dia tak boleh lah kita nak tanya, kita berkongsi. Dan macam saya cakap tadi, itu adalah perkongsian saya. Saya bukanlah orang yang arif. Saya juga merujuk kepada banyak bahan bacaan lah. So mungkin ada perkara yang dipersetujui, ada perkara yang tak dipersetujui kan. Tak ada masalah kan. Sebab masing-masing ada pandangan yang tersendiri. Cuma yang penting bila kita belajar, kita mempelajari ilmu, kita kena ada sifat berlapang dada. Dan sama juga di media sosial. Kita adalah orang yang tahu kan. Dia pun orang yang tahu juga. Dia lah orang yang ustazah kan. Contoh kan. Aku lagi tahu pasal benda ni. Tapi kita kena ada sifat berlapang dada. Kan, janganlah kita nak berbalah pula. Saya suka kata-kata ni kan. Orang yang bodoh, dia akan kenal orang yang pandai. Terbalik, dia ni. Orang yang bodoh, dia tak akan kenal orang yang pandai. Tapi orang yang pandai, dia akan kenal orang yang bodoh. Dia contoh. Faham kan? Orang yang bodoh, dia tak kenal orang yang pandai. Tapi orang yang pandai, dia kenal orang yang bodoh. Sebab apa? Dia tahu ilmu. Jadi dia tahu, orang ni salah ni. Orang ni betul, ni salah ni. So dia kenal siapa yang bodoh. Kata-kata apa yang tak tahulah. Siapa yang tahu dan siapa yang tak tahu. Tapi orang yang tak tahu ni, dia tak tahu. Dia tak kenal orang yang pandai. Sebab apa? Sebab dia tak nak terima kan. Dia tak nak terima pandangan orang lain yang dia rasa dia adalah orang yang pandai. Itu masalah juga tu kan. So saya rasa itu sahaja nampaknya. Pada hari ini saya bagi link balik. Ada yang datang lambat ke ni tak nak. Saya takut ada yang terlepas pandang. Saya forward balik link ni dekat dalam Zoom Saya pun tak tahulah dekat Facebook apa cerita. So saya live dekat Facebook juga sebenarnya. Cuma akan datang live dekat Pusat Islam punya Facebook lah. Okay. So insyaAllah bulan depan akan ada lagi siri terapi hati bersama dengan orang lain pula lah. Kan, Ustaz Wali ke, kan, Ustazah Ayasah ke, Ustazah Aina ke. Mungkin kalau ada kelapangan nanti kita cuba juga jemput daripada Ustaz ataupun penceramah luar. So itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. So kita tutup lah, kita tangguhkan. Bukan tutup, tangguh lah sebab nanti ada lagi kan. Datanglah ya. Kita tak ada, jangan lupa sokong. Tiba-tiba. Jangan lupa lah pergi ke Facebook ke IG Pusat Islam, meriah-meriahkan lah. Okay, supaya kita dapat manfaat lah daripada situ. So kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, terima kasih semua. Jom. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.